Dengan sebenarnya dari satu sisi Prof, saya lihat parti-parti yang duduk dalam kerajaan perpaduan hari ini, khususnya Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan, sebenarnya mempunyai semua kelebihan untuk memenangi pilihan raya negeri yang akan datang ini. Kerana kebanyakan isu-isu yang menghambat semasa PRU ke-15, kebanyakannya, majoritinya sudah pun dicabut, sudah pun diangkat. Tinggal satu isu sama ada nakkan sebuah kerajaan multiracial seperti yang ada di Persekutuan ataupun nak kerajaan perpaduan Melayu. Itu saja yang saya nampak naratif yang sedang dimainkan. Komen Prof. Ya, memang betul bahawa kalau kita lihat Datuk dan Pak Norman Sapar, PRN 2018 data dia, dan kalau kita kaitkan dengan data PRU 15 tahun lepas, gabungan di antara jumlah undi Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional melebihi daripada gabungan Bersatu dan PAS. Kalau kita ambil kira gelombang hijau pun, memang dia akan melebihi. Itu di atas kertas. On paper, yes. On paper, dari segi statistik dan data dia. Jadi pentingnya keputusan pilihan raya negeri adalah walaupun hasrat itu cuma datang daripada 6 negeri, tapi hasrat itu kita boleh terjemahkan adakah rakyat mahu, seperti kata Tok tadi, kerajaan yang bentuk ini ataupun kerajaan perpaduan yang kita nampak hari ini. Jadi ini adalah dikatakan sebagai referendum. Referendum daripada penduduk pengundi 6 negeri ini. Jadi itu amat penting sekali, pilihan raya negeri ini. Jadi sebab itu saya tekankan sekali lagi, nombor 116, 126 itu menjerumus kepada pilihan raya negeri. Itu adalah perang saraf, gerak saraf mereka. Tapi jikalau saya lihat cara kerajaan perpaduan menongkah arus perang saraf, gerak saraf itu, terus terang saya katakan banyak lagi yang boleh dilakukan. Betul. Maknanya ia boleh dimatikan dengan mudah sekali. Betul. Saya tahu ianya boleh dimatikan semasa pilihan raya negeri, itu keputusan pilihan raya negeri. Tapi sebelum mencapai keputusan landslide itu, ianya perlu dimatikan terlebih dulu, nombor 126, 116. Tapi ianya tidak dilakukan secara efektif. Itu yang saya lihat permainan nombor 116 itu. Jadi ini yang dia katakan bahawa walaupun 6 negeri saja perang saraf itu dikatakan amat penting sekali untuk meyakinkan rakyat ini adalah kerajaannya. Kerana bagi saya, terus terang saya katakan kerajaan yang ada hari ini adalah mirip seperti Barisan Nasional. Cuma bezanya Barisan Nasional dia ada MCA, MIC dan parti-parti lain Sabah dan Sarawak. Cuma bezanya kerajaan perpaduan dia lain sikit, entiti dia. Dia sama aja. Jadi itu dikatakan tepuk dada tanya saudara bentuk mana yang kita mahukan. Dan ujian pertamanya adalah pilihan raya negeri. Itu yang dikatakan penting. Jadi sebelum mencapai keputusan yang baik dalam kerajaan pilihan raya negeri ini, kerajaan perpaduan perlu menongkah. Perlu lawan perang saraf, gerak saraf itu. Tapi ianya tidak dilakukan dengan begitu efisien. Saya ada banyak contoh. Saya nak bagi contoh OPR lepas ni. Saya nak biar Pak Norman fikir sikit pasal OPR. Saya cukup tak puas hati kenyataan yang keluar. Termasuk daripada Iskandar Puteri, Pak Norman Sapar yang mengatakan pasal OPR itu. Betul. Itu menunjukkan percanggahan dasar kerajaan perpaduan. Baik. Betul ya. Dari satu sisi saya melihat memang belum ada satu kesatuan ataupun uniformity untuk kita menjawab isu-isu kerana bila dah jadi kerajaan ni masing-masing terikat dengan tugas penyusunan sana penyusunan sini, jadi ada masa yang agak besar yang digunakan oleh parti lawan, parti pembangkang kerana to be honest, nombor 126, 116 itu ada nombor yang dipetik just plug from the air. Kemudian dia kata okey ini dah ada nombor. Kenapa? Kerana Datuk Seri Anwar juga pernah membuat perkara yang sama dulu 16 September. Ini semua orang tahu bukan tapi kita. Tapi beza antara nombor Datuk Seri Anwar dengan nombor sekarang ada banyak beza tu. Ya itu ada asasnya. Ada asasnya. Boleh saya terang sikit tak? Sila. Saya takut nanti Pak Norman dia mencelah pula. Bila Datuk Seri Anwar September yang saya rasa 2 tahun lepas menyatakan ada nombor, beliau tidak menyatakan secara terperinci. Kerana takut ada counter balas. Betul. Tapi yang 126 tu dikatakan dia dah ada, mereka tak takut ada counter balas. Mana counter offer.
itu yang menunjukkan bahawa itu cuma nombor yang dipetik saja. Betul. Asas dia tak ada. Betul. Jadi itu saya katakan banyak beza. Betul. Nombor Datuk Seri Anwar dengan nombor sekarang ini. Jadi mereka cuba bermain persepsi yang mudah dengan saya ada nombor, kita dah cukup nombor dah. Tapi benda ni bila diulang dia menjadi satu joke lah, of the day yang semua orang gelak kerana untuk menggugat 148 sekurang-kurangnya mereka memerlukan lebih 50 kursi untuk mereka pujuk ahli-ahli parlimen supaya meletak jawatan dan memastikan 50 lebih kursi ni mereka kena menang semua. Kalau tak menang semua mereka tak dapat simple majority dan ini bukanlah satu tugas yang mudah. Tetapi saya setuju dengan apa yang Prof sebut tadi. Kalau persepsi ini tidak diurus dengan baik, dia mampu mengocak sedikit kestabilan. Yang ini yang rakyat tak suka. Baik, Prof, saya nak tanya satu perkara lah. Satu perkara yang menghambat semua parti-parti politik yang duduk dalam kerajaan perpaduan pada hari ini. Kalau kita lihat antara naratif bila saya sembang dengan Dr. Ibrahim tadi pun, seorang lagi pakar kita. Bila kita sembang dengan Dr. Ibrahim tadi, perkara pertama ialah apabila disebut kerajaan perpaduan, hanya ada dua perkara yang dua parti yang menjadi tumpuan, iaitu Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Dan di mana dalam BN itu UMNO dan dalam PH itu mereka terus melihat DAP. Jadi parti lawan akan cuba melagakan ini. UMNO DAP ini ibarat 180 darjah mengambil haluan yang berbeza-beza. Jadi mereka menggunakan kesempatan ini, menggunakan isu-isu resis perkauman supaya kerajaan ini tidak stabil. Pandangan dan saran Prof? Saya rasa elok naratif itu. Maknanya dalam kerajaan perpaduan ada pertemuan di antara UMNO dengan DAP. Sebab itu saya keluarkan contoh tadi bila Aziz Bari, ahli parti DAP yang mengatakan UMNO tidak boleh diharap untuk menarik sokongan Melayu, dan dijawab pula oleh rakan Norman, Datuk Nur Jazlan daripada Johor, bahawa DAP lagi tak boleh diharap. Jadi nampak pertembungan itu kerana naratifnya adalah untuk mempamerkan UMNO berani bertembung dengan DAP. Walaupun sama-sama dalam kerajaan perpaduan. Itu sepatutnya dilakukan dan sepatutnya disambut oleh ahli-ahli UMNO yang lain dalam menangani DAP. Dan bila saya rasa saya tak ingat siapa salah seorang ahli DAP dalam program Keluar Sekejap dengan KJ, dengan Dr. Ong Kian Meng. Ong Kian Meng mengatakan bahawa DAP mengalu-alukan Khairi Jamaluddin dengan Syahril Hamdan kerana mereka adalah potential Perdana Menteri. Itu dikatakan menghina UMNO sebenarnya kerana UMNO telah membuang mereka dua ni, dan DAP sebagai rakan sekutu sepatutnya tak kata macam tu. Tapi Anthony Loke, Setiausaha Agung DAP mengata itu adalah pandangan peribadi. Tapi bagi saya, Anthony Loke sepatutnya pergi ke satu tahap yang lebih tinggi sikit, menafikan permintaan ataupun pendapat Ong Kian Meng itu. Jadi ini yang dikatakan bahawa UMNO, Datuk Seri Azrinal tak ada dah, sebagai Ketua Penerangan patut dikatakan menggunakan isu ini untuk mempamerkan UMNO adalah kuat, boleh bertanding, boleh berdepan dengan DAP. Itu strategi dia, itu naratifnya. Kerana dalam kerajaan perpaduan, yang boleh diharap untuk menarik pengundi Melayu hanya satu parti saja, itu UMNO. Amanah sukar, PKR lagi sukar kerana kaitan mereka dengan DAP. Dan apa yang boleh diharapkan sekarang adalah UMNO. Dan dalam peliharaan negeri itu yang penting, peranan UMNO dalam menongkah persepsi DAP itu adalah king dalam kerajaan perpaduan. Jadi bagi saya naratif dia tu perlu digunakan sebaik-baiknya untuk mempamerkan UMNO itu adalah boleh diharap oleh pengundi-pengundi Melayu. Norman, ada apa nak tambah? Dia macam dari tadi dia tak sabar, dia nak bercakap. Sebenarnya ada dua isu besar sebenarnya yang perlu ditangani oleh kerajaan perpaduan pada hari ini yang saya nampak. Okey, pertama adalah seperti mana Prof sebut tadi pasal Kian Meng. Kian Meng ada menyatakan bahawa UMNO ni adalah sebagai jalan pintas untuk tarik sokongan Melayu. Ini kenyataannya adalah bagi saya menggambarkan kenyataan DAP, sebab benda ni tak disangkal oleh mana-mana pemimpin DAP. Jadi DAP dilihat cuba menggunakan UMNO untuk tarik sokongan Melayu. Okey, yang keduanya isunya dekat sini adalah
sejauh mana ahli-ahli UMNO dan juga pemimpin-pemimpin UMNO dapat menerima kerajaan perpaduan ni, terutamanya parti DAP. Jadi dua perkara ini adalah isu yang perlu ditangani dengan baik untuk memastikan kesinambungan kerajaan perpaduan ni. Jadi kalau kita dapat lihat ni, kenyataan Kiaming tu yang menyatakan bahawa untuk menjadikan UMNO sebagai dalam pintas untuk menarik sokongan Melayu, bagi saya ia adalah satu usaha yang sia-sia. Sebab kalau kita dapat lihat akar umbi UMNO sebenarnya tidak sama situasi sekarang dengan situasi semasa PAS dan juga bersatu bersama DAP. PAS dan bersatu bersama DAP, mereka boleh bekerjasama dekat akar umbi. Tapi situasi sekarang sampai sekarang ni, bagi saya boleh dikata tiada kerjasama antara akar umbi UMNO dengan akar umbi DAP, memang tak ada. Jadi itu adalah berbeza. Tapi kematangan dan juga orang kata sikap sayangkan parti orang-orang UMNO ni memang tinggi. Itu kita tak pertikaikan. Jadi apa yang dinyatakan oleh Kiaming tu bagi saya merupakan satu usaha yang tak boleh ditimbulkan pada jika ingin menjaga keharmonian kerajaan perpaduan. Itu adalah yang pertama yang dia kena jaga. Lepas tu yang keduanya, macam saya cakap tadi, bagaimana kita boleh membuatkan pemimpin UMNO dan juga ahli-ahli UMNO ni menerima parti-parti yang ada dalam kerajaan perpaduan ni, terutama ni DAP. PKR dan juga Amanah saya rasa tak ada masalah sangat, sebab gap ataupun persamaan tu banyak yang ada. Tapi dengan DAP dah tentu berbeza. Tapi kita kena lihat positif dalam keadaan landscape politik baru ni yang serba dinamik, yang tak boleh dijangka. Sebenarnya dalam keadaan sekarang ni dah tak timbul lagi cerita pasal prinsip-prinsip. Dengan wujudnya Akta Lompat Parti itu sendiri, sebenarnya kalau kita perasan, sejak wujudnya Akta Lompat Parti itu dah jarang orang cakap pasal prinsip. Dan sejak kerajaan perpaduan ni wujud pun dah jarang ataupun dah kurang orang cakap pasal prinsip. Jadi prinsip adalah kepada parti masing-masing bagi saya. Okey, UMNO dengan prinsip UMNO sendiri, DAP dengan prinsip dia sendiri, dan parti-parti lain pun macam tu juga. Jadi bagaimana untuk membuatkan ahli dan pemimpin UMNO ni menerima kerajaan perpaduan ni, kita kena, selain daripada saya cakap tadi, berfikir secara positif, kita juga, UMNO perlu juga kembali kepada sejarah lepas. Okey, semasa zaman kegemilangan BN, kita dapat lihat bahawa UMNO ni dan juga MCA, MIC, kita ada seorang lagi rakan, iaitu gerakan. Dan yang gerakan ni memang orang kata memang ada kerusi, dapat banyak tempat, dan juga ada kementerian yang diberi kepada menteri pemimpin gerakan. Dan sebenarnya parti gerakan dan juga parti DAP ni asas perjuangannya sama. Cuma yang membezakan antara gerakan dengan DAP ni adalah orang kata keradikalan ataupun kelantangan pemimpin dalam DAP itu sendiri yang melontarkan isu-isu, berani melontarkan isu-isu sensitif. Kalau kita dapat lihat, gerakan pun sebelum ni, masa dalam BN sendiri pun ada keluarkan isu-isu sensitif, tapi taklah orang kata sekerap seperti mana pemimpin DAP. Jadi itu yang membezakan. Jadi jika UMNO tak boleh terima gerakan, tak boleh terima DAP, bagi saya pemimpin UMNO ataupun ahli UMNO kena lihat balik ke belakang. Bukan maksud saya bercakap ni untuk kita terima DAP. Kita kena berfikir positif. Kita tak nak orang kata menang jadi arang, kalah jadi abu. Kita tak nak benda-benda macam tu. Dalam keadaan sekarang ni, saya rasa masing-masing parti orang kata cuba berusaha untuk mengukuhkan parti. Jadi tak timbullah soal katakan kita tak boleh bekerjasama, kita tak boleh orang kata bersama DAP. Jadi kita kena melihat positif melihat benda-benda yang positif. Baik.